with chapter 10. Okay, kenapa kita continue dengan chapter 10? Sebab you all ada satu group assignment yang memerlukan knowledge tentang chapter 10. Okay, so saya awalkan chapter 10, lepas tu baru saya cover chapter 8 dengan 9. Okay, so in chapter 10 we are going to learn about IP addressing. So IP address, actually we have, if you still remember, I have mentioned that for IP address we have two versions, IPv4 and IPv6. Okay, so what we are going to cover in our syllabus is only IPv4. Okay, so IPv4 addresses, it is 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a device to the internet. Two devices on the internet can never have the same address at the same time. Okay, kalau you still remember, dalam chapter 2 yang kita belajar 5 layers of TCP/IP, untuk network layer dia menggunakan logical addressing. So logical addressing tu adalah IP address sebenarnya. Okay. Dan kegunaan IP address ni adalah untuk connection to the internet. Setiap device yang hendak connect to the internet must have IP address. Dan IP address ni adalah address yang unik pada satu-satu masa. Maksudnya kalau address tu sudah diambil oleh satu device, okay, device yang lain tidak boleh ambil IP address tu dalam masa yang sama. Tapi contohnya kalau device A dia ambil satu IP address, kemudian after certain time device A disconnect, okay, pada masa tu device lain boleh ambil IP address tu sebab IP address tu dah available. Okay. So you must remember IP address tu tidak boleh sama, tidak boleh diambil lebih daripada satu oleh lebih daripada satu device pada waktu yang sama sahaja. So waktu yang berbeza boleh dengan syarat yang maksudnya tidak ada dua device yang ada IP address yang sama pada satu masa. So IPv4 use 32-bit address, which means that the address space is 2 to the power of 32 or more than 4 billion. Okay, so kita cuba tengok macam mana 32 bit ni menghasilkan 2 kuasa 32. Okay, contoh. Okay, saya nak bagi contoh mudah lah. Kalau kita ada 2 bit, okay, kalau kata 2 bit address contohnya. Okay. So possibility yang kita boleh ada adalah 00, 01, 10 and 11. So ada 4 possibility of addresses. Okay, sebab 2 kuasa bilangan bit tadi 2. Jadi ada 4 possibility. So you boleh bayangkan kalau kita ada 2 kuasa 32 bermakna kalau ada 32 bit maknanya kita akan ada 2 kuasa 32 address yang berbeza. So hasilnya adalah 4 bilion tadilah. Okay. So dalam dunia bila kita consider IPv4 yang panjangnya 32 bit, kita akan ada 4 bilion IP address. Okay, maknanya 4 bilion IP address yang boleh digunakan pada satu masa. Okay, then IPv4 we can use two notation, dua cara penulisan untuk IPv4, whether binary notation or dotted decimal. Okay, so each number in dotted decimal notation is value ranging from 0 to 255. Okay, so sama ada dia ditulis dalam bentuk 32 bit binary ataupun dotted decimal. Dan dia terbahagi kepada 4 section, maksudnya 4 bahagian ni. Okay, 4 bahagian ni setiap satu ni 8, 8, 8, 8. Okay, 8, 16, 24 dan 32. Okay. So kalau you check with your calculator, okay, if you check with your calculator, kalau kita ada 8, okay, dia akan start daripada 0, 0, 0. Okay, dan nombor terbesar dia, okay, lepas 0, 0, 0, dia akan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.
Dan last sekali ialah 1111. Okay. So, kalau you press your calculator, you convert from binary to decimal, you akan dapat, yang ni of course lah, 0. Dan lastly, you will have 255. So, sebab itulah bila kita convert ke decimal, nombor dia paling kecil 0, paling besar 255. Okay, next. For IPv4, dia adalah classful addressing. Okay, apa maksud classful addressing? Dia ada 5 kelas untuk IPv4. We have class A, class B, class C, class D and class E. Okay. So how to differentiate each class? Okay, macam mana kita nak bezakan setiap kelas? Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Okay. So untuk kelas A dia akan bermula dengan 0. It will start with 0. Kelas B with 10. Kelas C 110. Kelas D 1110. And Kelas E 1111. Okay. Okay, let's look at the explanation here. Okay, ni saya nak explain untuk kelas A. So, dia kata kelas A. Okay, untuk kelas A, dia akan start dengan 0. Okay. Akan bermula dengan 0 dan belakang tu tak kisahlah dia punya bit berapa pun. Bukan maksudnya apa bitnya 1 ataupun 0. Okay. So, untuk kelas A, since kita ada 32 bit, dia akan start dengan 32 kosong. Okay. Okay, dan last untuk kelas A, okay, sebab kelas B, okay, kalau you tengok kelas B akan bermula dengan 10. Maknanya kelas A, nombor terakhir yang kelas A, address yang terakhir untuk kelas A adalah, dia akan start dengan 0, 1, 1, okay, dan seterusnya 1. Okay, so kalau you tekan kalkulator you akan dapat, kalau you convert setiap satu part ni, you akan dapat kelas A akan bermula dengan 0, you tukar ke decimal notation 0.0.0.0. Okay, dan yang ni akan jadi 127.255. Okay, kalau dah satu-satu semua tu tak perlulah you convert, memang dah 255.255. Okay, next untuk kelas B. Kelas B dia akan start dengan 10. Okay, 10. Okay, untuk kelas B. Okay, kelas B. Okay, kelas B. Okay, saya sambung sini. Kelas B. Kelas B selepas 0111, of course dia akan start dengan 1000. Okay. Okay. So, untuk 1000 ni, bila you convert ke ke dotted decimal, you akan dapat 128.0.0.0. Dan address terakhir bagi kelas B, sebab dia kata dia akan bermula dengan 10. Okay, yang depan ni memang 10. So, belakang ni akan berakhir dengan 11. Ni address terakhir dalam kelas B. Okay, 1111. Okay. Okay. So, yang ni adalah okay. So, kalau you convert ke dotted decimal, okay, yang ni you akan dapat, okay, guna calculator 191.255.255.255. Okay.
Next, kita cuba tengok yang C pula. Okay, yang C dia akan start dengan 110. Okay, 110. Okay, saya cuba continue di sini. Okay, oops. Okay, ini kelas B. Kita cuba sambung dengan kelas C. Okay, so kelas C. Okay, kelas C yang last address di kelas B adalah 10111111. Dan kelas C akan sambung dengan 110 dan 0. Okay. Okay. Dan address terakhir dalam kelas C adalah, okay, since dia kena start dengan 110, belakang ni 11. Okay, so kalau you convert, dia akan dapat 192.0.0.0. Okay, untuk first address dia. Dan last address dia, okay, this one. Last address untuk kelas C adalah 223.255.255.255. Okay. Okay, dan samalah. Okay, the same thing when you proceed with kelas D, kelas E. You boleh check sendiri. Okay. So kalau you, yang tadi tu saya nak you all faham je. Okay, yang ni you boleh ingat lah kalau you nak tahu ni. Kelas A, B, C, D, E. Okay. So kelas A dia akan bermula untuk first byte dia. Okay. Dia ada 4 byte. Semua sekali. Okay. Untuk first byte, apa yang membezakan setiap kelas ni? First byte sahaja. So kelas A akan bermula dengan 0 sehingga 127. Kelas B 128 to 191 dan seterusnya lah. Okay. So belakang ni of course setiap address akan bermula dengan 0 dan last sekali 255. Okay. Okay, so very simple. Ni adalah contoh. Next is example of question. Okay, converting, change the following IP addresses from binary notation to dotted decimal. So yang ni pun sangat senang. You just use your calculator untuk convert. Okay. Samalah daripada binary ke decimal, decimal ke binary. Okay. Then this one determining the class, okay, of each address. So you tengoklah kalau bermula dengan kosong, of course kelas A. Kalau semuanya 1111, itu adalah kelas E. Okay. Okay, next